Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wajib atas seseorang muslim untuk mendengar dan mentaati kepada pimpinan dalam perkara yang dia suka dan benci, selagi dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Muttafaqun alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian? Cikgu doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat, ceria bersama keluarga yang tercinta. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam dalam bahagian hadis yang bertajuk Sayangi Pemimpin Kita. Sayangi Pemimpin Kita. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian, di awal tadi cikgu telah membacakan sepotong hadis berkaitan dengan kita perlu mentaati pemimpin. Baiklah, dalam tajuk ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita mentaati pemimpin dan apakah kepentingan kita mentaati pemimpin. Sebelum cikgu meneruskan pembelajaran, cikgu akan terangkan terlebih dahulu apakah maksud pemimpin. Pemimpin ialah seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetahui serta memimpin sebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Cikgu ulang sekali lagi. Pemimpin ialah seorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetahui serta memimpin sebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Contohnya, di dalam kelas, cikgu ada melantik seseorang untuk menjadi ketua. Jadi, ketua yang dilantik itu juga dikenali sebagai pemimpin. Dalam sebuah sekolah pula, ada seorang yang dilantik sebagai ketua, iaitu guru besar. Manakala dalam sebuah negeri atau negara, ada seorang yang dilantik sebagai pemimpin. Sekiranya di negeri, dia dipanggil menteri besar. Ataupun dalam sebuah negara dipanggil Perdana Menteri ataupun yang di-Pertuan Agong. Itu dia contoh-contoh pemimpin. Selain daripada itu, dalam keluarga kita, siapa pemimpin dalam keluarga kita? Betul, tentulah ayah atau bapa kita. Jadi, mereka ini kita patut taati segala apa yang disuruh oleh mereka, selagi mana mereka tidak menyuruh perkara-perkara yang tidak bertepatan dengan ajaran Islam. Contohnya, mencuri. Sekiranya pemimpin kita menyuruh mencuri, maka kita tidak wajib ikut apa yang disuruh. Jelas ya murid-murid penerangan cikgu tentang maksud pemimpin itu dan contoh yang cikgu berikan tadi. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian, seterusnya cikgu akan menerangkan cara kita mentaati pemimpin. Kita dah tahu siapa pemimpin kita dan bagaimana kita hendak mentaati mereka. Baiklah, caranya yang pertama adalah patuh kepada pemimpin. Patuh kepada pemimpin. Patuh bermaksud taat. Ikut apa yang pemimpin suruh.
Yang penting pemimpin menyuruh perkara-perkara yang baik, bukan perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Dan yang penting pemimpin itu mestilah orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, pilih pemimpin yang adil dan amanah. Pilih pemimpin yang adil dan amanah. Kita di Malaysia memilih pemimpin dengan cara demokrasi, dengan cara undian. Seperti yang berlaku di kelas, ada beberapa murid yang dipilih sebagai ketua dan murid-murid yang lain memilih siapa yang dia nak jadikan sebagai ketua kelas. Jadi yang terpilih itu akan menjadi ketua kelas. Baik, seterusnya. Yang ketiga, bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Cara yang ketiga, kita hendaklah bekerjasama dengan pemimpin dalam melakukan kebaikan yang disuruh. Baik, yang keempat, nasihat menasihati dengan penuh hikmah. Nasihat menasihati dengan penuh hikmah. Kita sebagai manusia tidak terlepas dari membuat kesilapan. Pemimpin juga seorang manusia. Sekiranya pemimpin melakukan kesalahan, maka kita perlu menegur dengan cara yang baik. Yang kelima, sentiasa mendoakan kesejahteraan. Sentiasa mendoakan kesejahteraan. Kita digalakkan mendoakan pemimpin kita. Pernah mendoakan pemimpin kita? Pernah doakan ketua-ketua kita? Jadi, bermula pada hari ini kita doakan pemimpin-pemimpin kita supaya mereka dapat memimpin dengan baik. Baik, seterusnya yang keenam, menghargai jasa dan pengorbanan pemimpin. Menghargai jasa dan pengorbanan pemimpin. Baik, itu dia 6 perkara cara kita mentaati pemimpin. Ada 6 perkara. Yang pertama, kita kena patuh kepada pemimpin. Kena taat. Yang kedua, kita kena pilih pemimpin yang amanah dan adil. Yang ketiga, kita kena bekerjasama dengan pemimpin dalam melakukan kebaikan. Yang keempat, kita kena menasihati pemimpin dengan cara yang baik sekiranya mereka melakukan kesalahan. Yang kelima, kita perlu doakan pemimpin. Dan yang keenam, perlu menghargai jasa pemimpin kita. Baik, seterusnya, cikgu akan bincangkan tentang kepentingan mentaati pemimpin. Kepentingan mentaati pemimpin. Penting ke kita taat kepada pemimpin kita ni? Kepada ketua kita ni? Sudahlah, tentu. Seperti mana hadis Nabi Muhammad SAW yang dibacakan di awal tadi. Kita perlu taat kepada pemimpin sekiranya pemimpin itu menyuruh kita melakukan perkara-perkara kebaikan dan perkara-perkara yang betul. Sekiranya dia menyuruh kita melakukan perkara yang tidak betul ataupun salah dari segi Islam, maka kita tak payah ikut. Jadi apa kepentingannya kita mentaati pemimpin? Yang pertama, dapat mengeratkan hubungan baik antara pemimpin dengan orang bawahan. Dapat mengeratkan hubungan baik antara pemimpin dan orang bawahan. Tidak ada jurang. Yang kedua, dapat mengembangkan syiar Islam. Dapat mengembangkan syiar Islam. Seperti mana yang kita bincangkan tadi, kita disuruh bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Jadi, syiar Islam, ajaran Islam mudah untuk disebarluaskan. Yang ketiga, mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham. Mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham. Sekiranya ada kesalahan yang berlaku kepada pemimpin kita, kita digalakkan apa tadi? Menasihati dengan baik. Menasihati dengan hikmah. Jadi di situ mengelakkan daripada perselisihan faham. Yang keempat, menjamin keharmonian negara. Menjamin keharmonian negara.
menjadikan negara kita ini aman, damai, masyarakatnya hidup harmoni. Yang kelima, memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mentaati pemimpin yang baik dan dalam masa yang sama dapat memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melakukan perkara-perkara yang baik, termasuklah mentaati pemimpin. Jelas ya murid-murid? Yang keenam ialah disegani, dihormati oleh negara lain. Negara kita akan disegani dan dihormati oleh negara lain. Menjadikan negara kita negara yang mempunyai masyarakat yang semuanya baik-baik, saling sayang menyayangi dan saling taat mentaati. Tidak ada pergaduhan, tidak ada perselisihan, dan menjadikan negara kita disegani dan dihormati oleh negara yang lain. Baiklah murid-murid, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang cara kita hendak mentaati pemimpin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari murid-murid bersama cikgu kita baca sekali lagi hadis berkenaan dengan mentaati pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa iza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan mentaati kepada pimpinan dalam perkara yang dia suka dan benci selagi dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Muttafaqun alaih. Baiklah murid-murid, itu saja pembelajaran kita pada hari ini tentang hadis mentaati pemimpin. Cikgu doakan murid-murid dapat memahami dengan jelas penerangan yang cikgu berikan tadi. Dan cikgu nasihati murid-murid supaya sentiasa mengulang kaji pelajaran di rumah. Baik, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.